penghujung habis untuk menyampaikan atau kongsian ilmu pada kita pada malam ini dengan segala hormat yang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang dihormati kepada pengurusi majlis, Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid dan seterusnya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Apa khabar, semua sihat? Macam mana Ramadan hari pertama? Nampak letih je. Tadi selawat pun Allah salam alaih. Semangat dia di belakang. Belah sana je saya dengar. Belakang saya tak dengar. Saya perasan dia di belakang. Jadi kita minta lah abang-abang kita ke depan sikit, bagi kakak kita, adik-adik perempuan kita nak masuk ke ruangan muslimat. Jadi minta abang-abang kita ke depan sikit. Kalau boleh kita meluangkan kawasan depan, dan kita bagi peluang kepada orang muslimat sama-sama untuk mendengar kuliah kita pada malam insya-Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma." Barang siapa yang mempermudahkan urusannya dalam menuntut ilmu Allah. Ni sepatu Ustaz, ni pukul 10, ni biar di dunia ni malam ni. Ini macam mana ni korban tazkirah FIFA dia kira dah. Jadi luangkan masa malam ni. Barang siapa yang meluangkan masa, mempermudahkan urusannya menuntut ilmu Allah malam ni. Kalau tidak nak balik ni lah, tak boleh, saya tak boleh tahan ni, nak balik dah ni. Makan tak habis lagi ni. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah Ta'ala akan permudahkan kepada kita, kepada mereka yang mempermudahkan urusan ilmu ini. Maka Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita dalam menuju jalan-jalan menuju syurga Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Ta'ala berikan nikmat kesihatan kepada kita. Kalau yang sakit tak dapat bersama kita hari ini, kena pula yang sakit 3-in-1. Sekarang penyakit dia main 3-in-1, 4-in-1, 5-in-1 sekarang tuan-tuan. Sahabat saya baru 35 tahun tu dia kena 4-in-1. Penyakit serangkai orang Melayu biasa tuan-tuan. Dengan apa, darah tinggi, apa lagi? Kencing manis, apa lagi? Buah pinggang, jantung. Ini yang kita minta kepada Allah Ta'ala musim lebih-lebih lagi bazar-bazar Ramadan yang hebat-hebat ni. Jadi kita diberikan nikmat kesihatan insya-Allah untuk terus beribadah di bulan Ramadan. Baik tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, malam ini kita nak bicara tentang sedikit persiapan. Persediaan kita nak lalu bulan Ramadan Al-Mubarak ini 30 hari tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita nak lalu ada kekuatan. Kita tidak mahu semangat tarawih kita hanya pada minggu pertama. Minggu pertama memang limpah ruah. Kita sampai terkeluar di atas sana. Oi, hebat. Tadi Bilal kita semangat abang kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makmum kita dengar getaran dari itu. Best terbaik di dunia. Sallallahu alaihi. Semangat bagus. Tapi cuba tengok, tunggu nanti minggu ketiga tuan-tuan. Masuk minggu ketiga, Allah, bateri kong pancit di tengah jalan. Bilal masih semangat lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Makmum jawab apa? Sallallahu alaihi. Simple lagi. Masuk minggu keempat tuan-tuan. Bilal kita selawat, dia yang tolong jawab sekali. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Aku dah tak nak nampak dah. Sipit-sipit. Ini yang kita tidak mahu. Kita tidak mahu tuan-tuan puan-puan sekalian kita lalu Ramadan macam hari biasa je. Kita nak tarawih, kita ni adik-adik di belakang sana, kita
berapa semangat. Masuk minggu keempat, Allah, berapa kerat dia sampai tengok. Tuan-tuan, ini yang kita tidak mahu. Kita nak ada semangat perjuangan tarawih kita ni. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala disebutkan tuan-tuan merupakan pakar psikologi. Imam Ghazali sebut bahawa puasa ni ada 3 jenis puasa. Kita selalu dengar, kita ulang balik. Yang pertama itu shaumul umum, puasa yang am, puasa yang umum. Semua orang puasa yang jenis macam ni. Macam mana? Menahan diri dari lapar, dahaga dan hawa nafsu. Dia tahan benda tu aja. Tapi benda lain tak? Kita tak nak lagi tahun ini puasa kita tahap-tahap macam tu tuan-tuan. Kita nakkan ada perubahan pada tahun ini. Kita nak kalau boleh kita sampai ke tahap yang kedua, iaitu puasa shaumul khusus, kata Imam Ghazali. Yang mana puasa ini bukan saja lapar dahaga, menahan diri dari maksiat, tapi juga matanya berpuasa, tangannya berpuasa, kakinya berpuasa, telinganya berpuasa. Ini yang kita nak. Kita nak kurangkan maksiat-maksiat. Tak nak dah terlalu banyak. Adik-adik kita asyik pagi petang malam asyik tengok apa? Doraemon dia. Dia cerita apa? Upin Ipin. RM2 dah. Pagi petang malam RM2 si Maim punya ayam tu kan. Itu je kartun je. Kena tengok anak kita kurangkan mata ni. Abang-abang kita sekalian, sama juga kita ni bola-bola ni kena kurang lah sikit. Ramadan ni janganlah semangat sangat. Boleh tengok, bukan tak boleh. Saya pun tengok juga. Tapi miss lah, memang tak tengok lah pun. Setakat ni tak ada satu perlawanan pun sempat kita tengok. Habis kita jelajah Malaysia bagi tazkirah. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, kita nakkan perubahan. Kita tak nak perubahan itu lemah. Mata kita ni berpuasa. Allah, ini tuan-tuan, mata ni ujian besar lagi pula. Pergi mana? Pergi shopping complex. Kena pula pergi mana tu? Mid Valley. Udah mata tu pening kepala tuan-tuan. Macam mana mata nak puasa? Tengok banyak kebesaran Allah. Amoy-amoy kat KL tuan-tuan. Sebut tuan-tuan makhraj tu KL. KL tuan-tuan, mana Allah? Macam tak pakai seluar dah sekarang. Abang-abang kena hati-hati sikit. Allah tengok tu, astagfirullahaladzim. Tapi terbayang kepala tu. Macam mana warna dia tadi ya. Dia tengok, boleh tahan juga kan. Kita tengok sikit. Kita tahan. Tukar tu daripada astagfirullahaladzim jadi apa? Alhamdulillah. Tu mata puasa tuan-tuan. Saya baru-baru ni cuti bulanan hari tu dijemput 1 minggu. Kedutaan jemput pergi ke Australia. Orang nak sponsor lebih lah. Bagi tazkirah semangat kepada para pelajar kita nak puasa ni. Sebab ujian dekat Australia Sydney dengan Melbourne saya pergi. Ujian besar tuan-tuan. Saya cakap dengan para pelajar kita, kamu senang ke nak puasa dekat Sydney ni? Itulah Ustaz, Sani ni Ustaz memang Allah ujian Ustaz. Ustaz nak tahu tak kami nak ajak Ustaz ni? Dia kata, di mana? Ni Ustaz, dekat Sydney ni Ustaz ada pantai tercantik di Malaysia. Biru pantai, biru. Hebat. Hijau Ustaz. Pasir putih. Seronok Ustaz. Jom Ustaz. Apa yang seronok ni? Ustaz, kat sana tutup 2 benda je Ustaz. Tu dia tuan-tuan, itu pun sipi-sipi je. Macam mana mata nak puasa? Susah. Ini yang kita nak tahu ni, ada perubahan puasa kita. Tak nak asyik dengar lagu apa, rock and roll aja. Dung jack. Apa lagu apa tu ni? Apa Jahannam style. Dah berhenti tuan-tuan. Kita ya Allah semangat sangat dengar lagu. Dah kurangkan adik-adik kita yang kat belakang tu dah. Berhenti tengok tuan-tuan. Diorang ni memang suka betul. Kalau saya tanya budak-budak sekolah, saya puas satu Malaysia ni pergi sekolah sampai Sabah Sarawak tuan-tuan. Allah, kalau sebut K-pop, budak sekolah rendah naik sampai sekolah menengah. Semangat diorang K-pop ni. Nak tanya kakak kita, ke adik-adik perempuan kita, rancangan Korea terkenal, siapa tahu apa dia? Tak tengok ke? Korea tak tahu. Rancangan Korea terkenal. Running Man orang ada seorang jawab. Budak lelaki yang jawab tu. Running Man kata dia. Sudah Running Man tuan-tuan, saya pun pelik. Habis sebut K-pop, budak-budak sekolah pun sebut tu Exhaust kata dia. Exhaust apa? Saya pun susah menyebut nama dia. Kita pun tak tahu tuan-tuan, buka internet, punya Exhaust ni lelaki. Baru kita tahu buat kajian sikit. Budak-budak suka berenang.
Ni kita nak supaya kurangkan tuan-tuan puan-puan. Ni kalau berhenti tu pun benda lama. Terima nak puasa susah. Yang sombong khusus tu kita nak baiki. Sampaikan tangan kita puasa, kaki kita puasa. Ayah, ni hari Ahad ya, jom ya. Gimana? Ya, sekarang cerita Transformers, saya Transformers. Transformers best. Ajak kita pergi tengok Transformers, tuan-tuan. Kita pun jomlah tengok wayang. Tu kaki ni. Bagi puasa sikit, tuan-tuan. Alhamdulillah sejuk sikit. Faham orang kita? Ni tuan-tuan. Nak bagi kaki puasa bukan senang, tangan berpuasa. Dan kita nak sampai tahap yang ketiga yang disebutkan Imam Ghazali, puasa jenis yang terakhir ni puasa yang terbaik. Yang mana puasa terakhir ini adalah puasa seperti mana para ulama, para nabi dan rasul, yang bukan saja semua anggota macam indera dia berpuasa, malah hatinya juga berpuasa. Tidak mengantuk orang. Kita selalu datang pergi ke tempat apa ni, kerja kita, tuan-tuan. Assalamualaikum bos, siapa? Dalam padan tu ke bos. Pancit kita bos malam kan. Tengok hati tak puasa, tuan-tuan. Kita adik-adik pergi sekolah. Assalamualaikum ustaz, assalamualaikum cikgu. Tapi dalam hati, gerak betul aku ustaz ni. Fail kan apa ya? Tunggu hati pancit kita dia. Ni. Hati tak puasa. Ni nak sampai hati puasa, tuan-tuan, luar biasa. Kita nak ada perubahan tahun ini. Kita tengok apa yang berlaku di Indonesia, tuan-tuan, luar biasa. Di Indonesia, di Surabaya 20 Jun yang lepas, pusat pelacuran yang terbesar di Indonesia, malah juga terbesar di Asia Tenggara. Allahu Akbar. Berkurun-kurun lama saya sampai dah Surabaya, tapi tak tahu pula ada pusat pelacuran, tuan-tuan. Kalau tahu kita nak buat juga lawatan saya belajar. Daripada wah, tengok macam mana suasana. Kawan saya kata, baru saya tanya dia tinggal sana, dia kata Ustaz Hafiz, dekat sana Ustaz Hafiz, Allah, kalau buat tawaf tu 7 pusingan tak habis-habis lagi, besar. Pusat pelacuran terbesar di Asia Tenggara, pusat pelacuran Doni nama dia. Allah, tuan-tuan. Negara Islam terbesar di dunia, di Indonesia malah mempunyai pusat pelacuran terbesar di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. Banggalah kita kan. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan, pada tahun ini 20 Jun yang lepas mereka bersedia, masyarakatnya, penghulunya, mereka bersedia menutup pusat pelacuran terbesar di Asia Tenggara. Kenapa? Sebab Ramadan. Sebab bulan Ramadan, tuan-tuan, mereka mampu buat. Kalau bulan Syawal belum tentu lagi. Belum tentu, tuan-tuan. Tanda bulan Dzulhijjah belum, tapi bulan Ramadan mereka bersedia. Persoalannya, adakah kita dah bersedia ni hari pertama kita puasa, tuan-tuan? Nak masuk malam ni, malam kedua dan 30 hari lagi, kita nak konsisten. Kita nak istiqamah. Mampu tak mampu? Ini yang menjadi persoalan. Apabila kita nak jawab persoalan ni, tuan-tuan, pertama kita kena tanya objektif berpuasa. Kalau kita tanya anak-anak kita kenapa puasa, adik puasa tak dia ni? Puasa. Sebab apa dia puasa? Nak dapat dirayakan? Tak apa, ustaz pun lebih kurang juga. Dulu saya puasa kecil-kecil, tuan-tuan, sebab dia raya. Tak apa. Tapi kita nak baiki niat tersebut. Ada pula yang puasa sebab apa? Ustaz, kami ni puasa yang tanya sekolah menengah. Ustaz, kami ni puasa, ustaz, nak rasa susah payah, ustaz. Bagaimana orang-orang di Palestin, bagaimana orang-orang di Afrika tak makan, ustaz, nak rasa susah payah tak makan. Bagus jawapan, tapi tak tepat. Betul dah, tapi tak tepat. Sampaikan baru-baru ni, tuan-tuan, Mufti Arab Saudi ditanyakan satu soalan oleh orang Somalia. Syekh, kami nak tanya Syekh, apa hukumnya Syekh? Hukum orang yang berpuasa tapi tak bersahur dan tidak berbuka, tak iftar. Apa jawab Syekh? Kenapa kamu tak puasa? Kan sudah Nabi sahur dengan iftar. Syekh, kami ni, saya ni dan kami orang Somalia ni berpuasa, tapi kami tak sahur kerana tak ada makanan untuk kami makan. Allah. Kami berpuasa Syekh, tapi kami tidak berbuka kerana tak ada makanan untuk kami berbuka. Dia buka guna apa, tuan-tuan? Air tak ada, minum guna apa? Tu, lompak-lompak air dekat jalan-jalan saja. Dekat tanah-tanah dia buka guna air tu. Allahu Akbar. Ada gambar saya simpan kat laptop saya. Allah. Kita nikmat limpah ruah. Ramadan ini awaluha rahmah. Permulaannya rahmat. Tengok
rahmat sekarang ni, seronok sembahyangnya, seronok makan macam-macam sampai berlaku pembaziran dari kita. Wa awsatuha maghfirah, masuk pertengahannya adalah keampunan Allah, wa akhiru itqun minan nar, dan pembebasan dari api neraka. Sebab itu tuan-tuan puan-puan sekalian, kita kena jelas apa objektif puasa. Kalau tanya abang-abang, kakak kita, pakcik-makcik, kenapa puasa? Ustaz, ini kan wajib, ini kan nak lengkapkan rukun Islam yang ada 5 ni. Ustaz, betul. Tapi jawapan sebenar tuan-tuan, kenapa berpuasa, Allah Ta'ala jawab dalam surah Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah difardukan, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan kepada kamu berpuasa seperti mana umat-umat terdahulu berpuasa. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Ini tuan-tuan, pertama objektif puasa kena jelas. Bukan kerana nak dapat duit raya adik-adik, bukan kerana nak rasa susah payah orang yang tak makan. Betul ada benda tu kemungkinan ada, tapi objektif sebenar nak melengkapkan rukun Islam kita, betul. Tapi objektif sebenar la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kita nak kejar takwa puasa ni, itu objektif yang besar. Sebab itu ulama-ulama tafsir tuan-tuan, dia letakkan la'alla di sini bermakna at-tarajji. At-tarajji ni maksudnya apa? Maksudnya penuh pengharapan. Contohnya time kita tadi panas terik tu hari ni tuan-tuan. Tuan-tuan ada tak apa-apa rasa nak supaya hujan turun? Ya Allah, turun tak hujan hari ni? Tak ada. Ada tak harap hujan turun tadi? Ada tak? Ada. Depan aja yang jawab ya. Orang yang belakang macam tak nampak saya punya. Ini orang boleh. Tuan-tuan, ada mengharap. Tadi alhamdulillah kat Kelang saya hujan kejap. Hujan kejap tu alhamdulillah, sampai daripada pukul 2 tu sampai bawah pukul 2 tu hujan. Bolehlah hujan juga. Berharap sebab panas. Harapan itu, berharap itu tuan-tuan, itulah maksudnya at-tarajji. La'allal mataru nazilan. Mudah-mudahan hujan turun dengan penuh berharap. Itu dia la'allakum tattaqun, di makna at-tarajji. Mudah-mudahan kamu capai takwa. Tapi kita tidak mahu tuan-tuan semangat Ramadan ini hanya sementara. Berbeza kita tuan-tuan berbanding dengan orang-orang Arab lain. Kita tengok tuan-tuan, hari ini saja saya dah pergi tuan-tuan, pergi kat tengah-tengah jalan, dekat jalan apa, jalan dekat Kelang tu, kadang-kadang kain tu, Allah, sambil-sambil lalu tu dengar lagu apa? Hari Raya, hari yang mulia, penuh bererti kepada kita. Pelik ajaib. Orang seronok hari raya daripada Ramadan. Ini memang confirm. Nak tanya adik-adik kat belakang yang bersandar, adik-adik jawab saya. Adik-adik, siapa kat sini 17 tahun ke bawah? Kuat sikit sebut saya. Siapa bawah 17 tahun ke bawah? Adik-adik, Ustaz nak tanya jujur, Ramadan best ke? Rahmat, sabar. Ramadan best ke hari raya best? Hari raya, ada juga hari raya. Sabar, bucak. Tak apa adik-adik kan? Tapi tak boleh kerana hari raya kita tak boleh seronok lebih. Memang lain tuan-tuan, saya dulu sekolah rendah, memang kita rasa hari raya seronok. Puasa pula kita kata kan. Allah, lain suasana. Kita duduk depan TV, Allah besok puasa pula. Lepas tu diumumkan untuk hari raya besok. Uish, saya wakili Raja-Raja Malaysia dengan ini mengumumkan besok adalah tarikh puasa pula, tarikh hari raya. Ui tuan-tuan, saya punya melompat gembira, ya Allah, tak tahu lah, macam gila. Terus pergi ke kampung sebelah main apa, meriam dulu. Dulu kan 80-an dulu, meriam dulu. Tu dia. Allahu Akbar. Lain suasana. Habis saya belajar kat Mesir tuan-tuan, lain. Saya pergi tuan-tuan luar biasa, sampai saja dekat mana? Dekat Masjid Amru wal As. Sampai dekat Masjid Amru wal As tuan-tuan, sampai dekat situ terkejut saya. Suruh saya sampai, masjid ni dah penuh dah suruh penuh dah. Orang berbuka bawa apa bekalannya ada je. Allahu Akbar.
Tak ambil kisah pun membuka tuan-tuan. Penuh di masjid. Masjid tertua macam Mak Mekah Madinah tu lah, masjid dia penuh. Malam yang ke-29 saya dah tu, malam yang 27, malam 29 saya sampai tuan-tuan puan-puan kat Masjid Abdul Wal Asri. Datang lepas asar, tuan saya sembahyang kat mana? Tu dia 1 kilometer lebih tuan-tuan. Dekat jalan raya saya sembahyang. Allah jalan raya ni. Sembahyang kat mana? Menghadap tu perkuburan Kristian sampai kan. Dah tak ada tempat, dah itu je tempat saya sembahyang. Atas jalan raya. Tak dapat tengok menara masjid je malam 29. Tapi malam 27 tu saya dapat sembahyang kat dalam masjid. Allahu Akbar, tuan-tuan, nikmat luar biasa. Imamnya Imam Jibril, jangan main-main. Tapi bukan malaikat Jibril tuan-tuan. Kalau malaikat Jibril jadi imam, saya pun lari juga. Sekali dia buka sayap dia punya besar, buka lagi sebuah, larat kita. Tapi malam tu Imam Jibril hebat. Imam Jibril kalau dengar kaset tak berapa sedap, tapi kalau dengar live tu dia memang hebat. Yang terkejutnya saya tuan-tuan, ada tengah sembahyang ni tiba-tiba bunyi apa? Bunyi macam bunyi letupan. Kita terkejut. Kita dah risau jepung belakang Allah. Kita dah risau, ini berperang ke apa ni, dah tak musyuk dah tuan-tuan. Aku ni dah tak kahwin lagi. Waktu tu baru 20 tahun tuan-tuan, 2001 waktu tu. Ini kisah 14 tahun yang lepas. Gelapah dah ni, alamak ya Allah. Aku ni baru dah sembahyang, takut dah ni, takut tuan-tuan. Tiba-tiba depan saya berdepung. Rupanya orang sembahyang ni jatuh pingsan. Kedepung. Bukan jatuh pingsan, jatuh kepala dulu ke depan. Baru saya kenapa ni? Baru saya perasan imam cerita bab azab. Walahum azabun azim. Cerita yang tak tekan tuan-tuan. Ayat-ayat neraka tekan sikit. Orang menggeletar sembahyang sampai pingsan. Kita pingsan juga tuan-tuan. Tapi pingsan dia berputar. Pingsan tidur. Orang menangis-nangis kat sana. Kita menangis juga, tapi menangis kat mulut tuan-tuan. Edukasi keluar. Sujud tak bangun-bangun kita. Dia jatuh pingsan, kita sujud terus leno. Kerana perlu ada ekor tepi ni. Ui, tu dia. Ni tuan-tuan, berbeza. Luar biasa. Tahun berikutnya Ramadan saya berada di Mekah. Allahu Akbar. Nikmat yang saya tak boleh cerita dengan mulut. Kalau tuan-tuan puan-puan nak rasa nikmat, simpan duit pergi Ramadan, pergi umrah di bulan Ramadan. Sebab al-umratu fi Ramadan ta'dulul hujjatu ma'i. Siapa yang melakukan umrah di bulan Ramadan bersamaan dengan melakukan pahalanya seperti melakukan haji bersama-sama dengan aku, kata Rasulullah. Orang berhaji pun tak dapat pahala melakukan haji bersama Rasul. Allah tuan-tuan, 10 hari terakhir ni Arab Saudi cuti. Jabatan kerajaan, jabatan swasta, semua sekolah, universiti, semua wajib cuti, pergi beribadah. Allah nikmat tuan-tuan. Luar biasa manusia ada dalam pelbagai kaum. Saya i'tikaf 20 jam saya duduk dekat masjid depan pintu Kaabah tak jauh. Saya letak kerusi yang bersandar tu kan. Orang-orang Arab di tepi ni kita kenal kawasan tu, kita dah buat. Jaga tuan-tuan. Pagi Allahu Akbar. Contoh lepas subuh tu sampai ke Zuhur sampai ke Asar sampai ke Maghrib. Maghrib berbuka kat situ aja, apa yang ada korma je. Lepas tu tunggu Isyak. Kalau balik memang tempat tu tak dapat, dan dapat view depan pintu Kaabah tak dapat dah. Dah duduk view cantik ni, nak bagi feel. I'tikaf tuan-tuan ni. Nak kita malam ni i'tikaf ni dapat pahala ni. Dengar Allahu Akbar. Sampai saja tuan-tuan habis tarawih saya balik kejap, semua orang balik. Saya makan baru berbuka lepas tarawih. Baru buka, tidur sekejap dan 1-2 jam. Lepas tu mandi, pukul 1 pagi dah masuk balik ke masjid. Sembahyang apa? Qiyamul Lail. Allah nikmat tuan-tuan. Sampai tengah sembahyang ni semua orang menangis-nangis. Sekali tu tuan-tuan saya tengah sembahyang tu, umur saya pun menangis juga. Menangis cerita imam doa kunut nazilah malam 27 Ramadan. 27 Ramadan bagi orang Arab ni macam malam Lailatul Qadar. Tengah sembahyang tu tuan-tuan, tiba-tiba habis sembahyang tu, rupanya sebelah saya pakcik orang ni dia tegur saya, nak tengok anak tadi menangis. Oh hebat betul. Mat pakcik nak tanya ni, anak apa imam cerita? Berapa orang menangis saya cerita?
Allah Ta'ala waktu ni waktu yang berkat, waktu sepertiga malam terakhir, Allah Ta'ala ampunkan dosa, berikan apa yang kita minta. Pakcik luar biasa waktu ni, patutlah semua orang menangis. Habis saya tanya pakcik, saya tengok pakcik tu meronta-ronta nak menangis. Pakcik itulah nak pakcik tengok awak menangis belah kiri, pakcik menangis. Ni kisah benar. Belah depan belakang semua orang menangis. Jadi pakcik faham benda pun tak faham, tapi semua orang dah menangis, pakcik pun ikut nangis jugalah. Orang tengah doa, pakcik tak dengar kata imam dah, pakcik doa sendiri. Ya Allah, feel sendiri rupanya. Sebab semua orang dah nangis. Tuan-tuan, suasana berbeza. Allah Akbar. Sebab itu kau semangat. Macam imam kita bagus, kan? Suara ada suara, alhamdulillah, baca macam Mekah sikit kena. Kalau baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tak boleh. Tak boleh. Kena semangat, kena ada. Sampai yang Azab bagi tekan sikit, bagi dia feel. Kena begitu tuan-tuan puan-puan. Baru semayang kita ada semangat sikit. Baru nak 20 rakaat, 8 rakaat aja. Besok 20. 28 aja. Tarawih ada tazkirah. Okey dah 8 tak apa. Jangan gaduh 8 20 8 20. Engkau yang semayang 8 rakaat iman tak kuat, tengok kami 20 rakaat. Masjid Al-Hidayah tak kuat iman, 8 rakaat saja. Gaduh tuan-tuan, tak ada ke benda. Yang 20 cakap apa pula, yang 18 cakap apa? Tak apa, kau semayanglah, murid aku habiskan. Gaduh, tak apa kau semayang, tak habis kamu kan. Betul. Gaduh situ, tak apa, 8 baik, 20 baik, 2 baik. Rasul sebut matna, buat 2 nak balik nanti tambah lagi tuan-tuan. Rasul tarawih sampai 36 rakaat pun ada. Berpuluh-puluh rakaat ada. Dia sebut masna, 2. Apa banyak balik sambung lagi. Sebab itu kita kena ada semangat. Kita tak nak lemah tuan-tuan puan-puan. Luar biasa orang Arab sembahyang dia luar biasa. Kita tak nak seperti mana orang Singapura kata. Ni kisah benar tuan-tuan. Orang Melayu kita tanya orang Singapura, kenapa kamu orang Singapura? Dia bukan Singapura, orang Jepun. Orang Jepun dia belajar kat sana, tinggal sana. Kenapa kamu orang Jepun tidak beriman kepada kepada Tuhan? Kenapa kamu tak percaya Tuhan yang kamu percaya apa? Matahari. Kenapa kamu tak percaya Tuhan? Apa jawab dia tuan-tuan? Kalau aku percaya kepada Tuhan, adakah produktiviti aku, kerja aku akan lebih kuat? Kamu orang Malaysia, dia cakap. Kamu orang Malaysia, orang Islam. Kamu time kamu berpuasa, kamu lemah, kamu tidur, produktiviti kamu lemah, kerja-kerja kamu tak boleh buat. Kami ada Sony, apa lagi ni bang? Apa Daihatsu, apa Honda, Toyota. Hebat, kami ada produktiviti kami hebat. Tapi kalau kami masuk Islam, kami akan lebih lemah, menjadikan pekerjaan kami makin lemah. Buat apa kami masuk Islam? Ini cabar kita tuan-tuan. Sedangkan Rasul dia juga besar tetapi hebat berperang zaman Nabi dulu. Bulan Ramadan, peperangan Badar, walaupun ulama selisih pendapat yang kuat pada bulan Ramadan Rasul tidak berpuasa. Pendapat yang kuat. Tapi Rasulullah SAW dan sahabat kuat pada bulan Ramadan. Ketika peperangan Khandaq, berpuasa Rasulullah dengan sahabat, jadi paling besar, panjang, lebar 2 km lebih, lebarnya dekat 6 meter, dalam dekat 5 meter tuan-tuan, tak ada jentolak. 6 hari siap berpuasa. Allah. Pergi daripada Madinah ke Mekah, Fathul Mekah, nak pecahkan berhala Al-Uzza Al-Ula ketika apa? Bulan puasa. Pergi ke Tabuk nak berdakwah, para sahabat pergi 1000 kilometer tengah berpuasa, naik unta, mana ada flight Asia lagi waktu puasa. Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Palestin ketika bila? Bulan puasa, tengah puasa. Hebat sebanyak produktiviti orang Islam. Tapi orang Melayu kita, Allah, kena pula lepas soal tadi. Memang confirm ramai tidur. Bertis dah. Sebab apa? Persiapan tak ada tuan-tuan. Baik, kita ringkaskan tuan-tuan. Saya faham besok kerja, saya pun besok depan kita ringkaskan apa yang perlu kita sediakan. Baik, yang pertama tuan-tuan, akidah dengan iman kita kena mantap. Pertama, kalau akidah iman kita ni sekadar bulan Ramadan ni kita nak ubah, tak boleh. Kita tak nak seperti mana kata Datuk Syekh Khadawi sebab apa? Kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kamu hamba kepada Allah dan janganlah kamu jadi hamba kepada bulan Ramadan. Maksudnya bulan Ramadan kita berubah, bulan Ramadan kita hebat, tapi 2 Ramadan kita gagal. Kita tak mau tuan-tuan. Kita nak semangat akidah itu berterusan. Kita tengok tuan-tuan, Rasulullah SAW hebat, dalam peperangan makin hebat. Kalau Rasulullah berkhutbah, Allah semangat tuan-tuan. Kita selalu ni kalau tengok orang semayang Jumaat, Allah letih kita tengok. Akak-akak ni hari ni
ni saya nak bocor rahsia sikit lah. Orang lelaki ni kalau dia masuk masjid, tak tahulah Masjid Hidayah, saya tak pernah sembahyang Jumaat kat sini. Tapi selalunya saya pergi masuk masjid, dia buat apa? Dia dah standby lah. Masuk hari Jumaat standby cari tiang-tiang hikmah. Oh ni banyak tiang hikmah ni, masjid ni hebat masjid ni. Kena pula dinding-dinding hikmah. Dia masuk, dia memang standby nak apa? Nak tidur. Betul tak adik-adik? Tu betul kata dia. Tu dia memang masuk nak tidur. Tu akidah kita kena semangat tuan-tuan, terutamanya hari Jumaat tu. Nak tahu berjaya tak dia Ramadan, tengok Jumaat tidur. Memang gagal kita. Rasulullah SAW dia berkhutbah tuan-tuan, ihmarat wajhuhu, muka dia jadi merah kemerahan. Seperti ucapan dia itu, Rasul berkhutbah itu seperti memberi arahan kepada tentera-tentera perang. Maknanya tengah khutbah Jumaat tu kita sedia nak pergi berperang. Kita berperang dalam mimpi. Itu masalahnya. Ini pula tuan-tuan Allah, kena pula imam pula. Bersuara tak ada. Bukan masjid sini lah, masjid lain ni, imam. Kena pula Allah, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqullah. Makmum khusyuk. Kena pula tuan-tuan perempuan, makmum ni sambil tengah tidur menjawab bacaan imam. Apa dia jawab dia? Teguh, memang ada. Khutbah tuan-tuan, imam kita kalau boleh teguh, takut. Tengah khutbah tu boleh teguh. Yang tidur saya dapat. Boleh teguh. Rasulullah kalau ada sahabat dia masuk, lama Rasul tak ada orang tidur, tapi dia masuk terus dia duduk. Rasul tanya dia, harakat dia. Tengah khutbah tu Rasul berhenti. Kamu dah semayang 2 rakaat belum tadi masjid? Belum? Bangun sekarang. Farkah rakaat. Bangun semayang 2 rakaat dulu. Boleh teguh tuan-tuan. Kalau saya khutbah tuan-tuan, orang tengah khutbah tu dia duduk kat bawah, saya berhenti. Sidang Jumaat yang berada di luar masjid minta masuk. Hari ini topik kita penting, persediaan tarbiyah Universiti Ramadan. Tuan kabut semua masuk. Jumaat yang lepas dan kena semangat. Macam nak berperang, akidah semangat tu, iman tu kita nak. Ini Allahu Akbar. Tapi tuan-tuan bapak, kalau tak nak tidur betul lah, saya cadang pergi ke masjid Jalan Gombak. Masjid ni tuan-tuan luar biasa. Ni kisah benar, masih ada lagi imam dia tuan-tuan. Dalam sebulan tu kawan saya dia memang semayang kat situ. Dalam sebulan ada sekali. Imamnya tuan-tuan tengah khutbah tu luar biasa. Tak ada orang tidur. Saya punya khutbah semangat memang tak ada tidur. Tapi saya tengok ada juga 1, 2 tidur. Ni memang letih betul dah ni. Kita dah tengok semua orang terbelah mata dah. Bangun pun terbelah. Tapi ada juga tidur. Tak boleh. Saya pun, apa rahsia tuan imam ni kat Gombak tu kan? Selekat dia kat sana. Rupanya tuan imam ni kawan saya kata, khutbahnya menyeramkan. Hai, menyeramkan, saya kata. Macam mana yang menyeramkan? Rupanya tengah khutbah tu, imam tu dia berintonasi dia menyeramkan. Wahai orang-orang beriman. Orang takut tuan-tuan. Ya Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Orang tak tidur. Yang peliknya tuan-tuan, bukan saja khutbah menyeramkan, sembahyang pun menyeramkan. Qul a'udzu birabbin nas. Orang ni menggeletar, ya Allah, aku ni nak mati ke ya Allah. Takut tuan-tuan. Ini kisah benar. Saya pun pelik Nabi imam tu menyeramkan dia. Dia punya apa? Dia punya sembahyang. Tapi jangan pula tuan imam kita buat gitu kat sini juga ni. Kalau kabut orang lari nanti. Tak biasa, yang orang sana dah biasa, tak apa. Tuan-tuan perempuan, akidah kena semangat tu. Macam nak berperang, sama puasa kita ni macam akidah pertama tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan sama-sama dengan saya menyebut la ilaha illallah. Kita nak tajdid imam kita. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. La ilaha. Okay tuan-tuan, saya minta dengan suara yang semangat. Akidah Islam yang sebenar apa dia tuan-tuan? La ilaha illallah. Adik kita lemah kat belakang. La ilaha illallah. Kita nak tuan-tuan sampai lampu kiri kanan ni pecah. Apa tu? Kipas ni bagi bergoyang sikit. Boleh adik-adik belakang? Okey, semangat sikit. Akidah Islam yang sebenar tuan-tuan. Apa sekarang apa dia? Akidah ini yang kita semangat juang ini kita mau. Tapi abang-abang jangan pula balik nanti rumah tiba-tiba pula siap packing baju. Yang bawa keluar semua barang-barang. Lah kenapa ni bang? Malam ni juga abang nak pergi berjihad di jalan Allah.
Nak pergi Palestin, sabar tuan-tuan. Mengucap kalimah syahadat. Kita tak bersedia lagi. Kita lemah. Tengok semayang subuh pagi nanti. Berapa sok kita boleh dapat. Kalau semayang subuh dia penuh macam ni tuan-tuan, berjaya kita boleh pergi perang. Kita masih gagal. Rasulullah nak perang, dia tak cari mana yang six pack. Mari ke depan six pack, tak ada. Rasulullah cari siapa? Rasulullah cari yang semayang malam, yang akidah dia kuat, yang subuhnya berjemaah. Yang kedua tuan-tuan, apa yang penting adalah cinta dan sayang Nabi SAW. Bawa sunnah Nabi dalam keluarga kita. Macam mana Rasul berpuasa? Kalau sunnah Nabi kita tak kenal Nabi, habis. Gagal kita tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan puan-puan sekalian. Siapa dekat masjid kita ni? Adik-adik kita, abang-abang, kakak-kakak kita, pakcik-makcik yang sayang, yang cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Angkat tangan kanan. Ramai tak sayang Nabi ke belakang tu? Oh, sayang juga. Jangan jatuh lagi. Cuba tengok siapa pakai jam tangan kanan. Yang lain boleh jatuh tuan-tuan. Jatuh. Yang pakai jam tangan kanan stay. Terima kasih saya ucapkan yang pakai jam tangan kanan. Kalau boleh tuan-tuan, Rasulullah ni dia mengkanankan sesuatu perkara. Ustaz, Rasulullah mana ada jam Ustaz? Memandai je Ustaz Fisti. Memanglah tuan-tuan, kalau macam tu jangan naik kereta lah. Masuk naik unta je. Ingat tengok waktu solat kan. Kalau boleh tuan-tuan, kalau boleh ubah. Kalau tak boleh, ada kawan sini memang kidat. Dia tak boleh dia ubah. 2 kali dia pakai jam, 2 kali jam dia pecah. Tak apalah kan. Tapi kalau boleh, bawa sunnah Nabi. Kita tuan-tuan, adik-adik, Ustaz nak tanya, kita pakai seluar masuk kaki apa dulu adik-adik? Lepas tu kaki buka seluar, kaki kiri dulu baru kaki kanan. Ini tidak besok pagi pergi sekolah dah lambat. Kita tuan-tuan kerja dah pakai seluar macam mana? Serentak pakai. Betul adik? Buka seluar dalam confirm, dia buka. Jatuh serentak. Sunnah Nabi tak ada. Kena bawa tuan-tuan dalam keluarga kita. Saya nak tanya tuan-tuan, adik-adik, Ustaz nak tanya, Rasulullah kita tinggi ke rendah? Tinggi. Tengok tu tinggi. Rasulullah kita tidak tinggi dan tidak rendah. Nak beritahu tuan-tuan, saya pergi banyak sekolah. Saya pergi lah, tak terkira lah semenjak habis PU ni. Semua anak-anak tak kenal Nabi tuan-tuan. Nabi tinggi rendah tak tahu. Nabi jalan macam mana tak tahu. Tapi cuba cerita bab bola tuan-tuan. Oi, Argentina, siapa pemain hebat Argentina? Tu tengok tu. Ini realiti. Ini memang susah kita nak ubah. Ini realiti tuan-tuan. Sama kita pun ada buang juga. Ni yang kita nak ubah. Bulan Ramadan ni bulan tarbiyah universiti Ramadan. Kita ni sedang ambil exam peperiksaan. Nanti dah hujung Ramadan tuan-tuan, kita ada exam 10 hari terakhir. Kalau suruh mengaji tuan-tuan, suruh berzikir, suruh berselawat, berapa ramai yang tahu berselawat? Kadang-kadang kantoi, qasidah tak tahu. Tapi cuba suruh menyanyi tuan-tuan. Adik-adik sambung Ustaz nyanyi ya. Semangat sikit lah. Adik-adik, okey boleh? Sedia? Aku yang dulu. Bukanlah. Dia malu tu. Tahu orang tuan-tuan. Adik-adik boleh nyanyi, tapi tukarlah lagu tu sedapkan sikit kan. Aku yang dulu, bukanlah yang sekarang. Dulu ku lalai, sekarang ku sembahyang. Dulu ku solat sendirian, sekarang solat berjemaah. Kan bagus adik-adik solat jemaah. Ni tuan-tuan, kita kena tengok. Kita jarang kita dah. Saya bagi solution tuan-tuan. Beli satu buku, saya cadangkan. Nama buku ni Rahiqul Maktum. Apa dia? Karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Dulu buku ni bukan buku biasa. Dibuat pertandingan dekat Arab Saudi. Satu dunia orang hantar skrip-skrip buku-buku pasal sirah An-Nabawiyah. Dan akhirnya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ni diangkat menjadi juara, dapat 150,000 rial. Dan kitabnya tuan-tuan diterjemahkan lebih 50 bahasa. Ada dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu tuan-tuan, Dewan Bahasa, bukan Dewan Bahasa, Yadin ada terjemah. RM60 tebal ni. Bawa baca anak-anak kita tuan-tuan, baca sikit-sikit. Bawa sunnah Nabi. Saya nak tanya lagi satu soalan tuan-tuan. Nabi kita berapa banyak ubannya tuan-tuan? 10. Tak kenal tuan-tuan. Nabi kita, sahabat Nabi nak cerita dia sayang cinta pada Nabi, dia kira ubannya di rambut dan di janggut. Salah. Di janggut dan di rambut tak lebih min arba'ati asyar sya'ra. Tidak lebih 14 helai uban Nabi. Sampai tahap begitu sahabat
Nabi sayang pada Nabi, berapa like ubat Nabi pun dia tahu. Sebab ubat Nabi ni keluar apabila ayat-ayat bab berat. Surah Hud, ayat istiqamah. Bab istiqamah sampai berubat rambut dan janggut Nabi. Sebab berat ayat tersebut. Akak-akak, saya nak tanya pula akak-akak kita, makcik-makcik kita, kakak kita kan, ibu-ibu. Sayang tak suami masing-masing? Malu nampaknya. Kita takut suami. Kakak sekali lagi, kakak sayang suami tak ni? Sayang, alhamdulillah tuan-tuan, sayang juga kat kita. Alhamdulillah kan. Ni saya nak tanya ni, kalau sayang suami ni berapa banyak uban suami? Apa dia? Tak boleh kira? Otak. Tak apa kakak malam ni dekat katil tu kira lah berapa like uban suami tu kan. Kan sayang suami kan. Ustaz sampai besok pagi dah Ustaz. Tak apalah. Ni tuan-tuan, bukan apa gurau tuan-tuan malam ni. Gurau sikit kan. Nak beritahu sampai tahap begitu. Dan terakhir tuan-tuan, saya nak sentuh tentang ilmu. Banyak lagi perkara, tapi ilmu kena jaga. Ilmu kalau tak jaga tuan-tuan, nak masuk Ramadan gagal kita. Selalunya tuan-tuan, ilmu ni lemah. Selalunya kalau kita tengok imam selalunya, imam kita tadi okey, bagus. Ada setengah surah majid tuan-tuan, Allahu Akbar. Dia bila malam pertama, malam semalam dia nak ajarkan okey semua, kita nak puasa besok. Jadi ikut saya sama-sama, kita akan berniat puasa. Nawaitu sauma ghadim rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Ini macam saya subuh. Tuan-tuan kata, imam tahap bapak dan tu tahap hebat dia tu. Dia tersasul, dah tahu sekali ilmu dia jago. Abang-abang kalau boleh sekali, bukan sekali, banyak kali. Jadi imam kat rumah, ilmu kena ada. Kadang-kadang abang-abang kita, saya faham, kadang ada kes, Ustaz, yang ni lutut dia menggeletar ni jadi imam, dia menggeletar ni. Tuan-tuan, bukan senang jadi imam. Saya ingat waktu mula tingkatan 3, tingkatan 2 saya dah jadi imam kat 2. Lancar lah tuan-tuan, sekali jadi imam tu lupa. Bukan senang tuan-tuan. Kita kat belakang, salah, sikit salah. Jadi suruh jadi imam sikit. Bukan senang kan jadi imam. Lutut ni tuan, kat rumah jadi imam, ada ilmu. Ni lutut, alah yang abang ni tak boleh jadi imam, baca Fatihah, lupa Fatihah. Ayam je lah jadi imam yang Isri jadi imam tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Guru tak ada ilmu, macam mana? Sekali kita tuan-tuan confident jadi imam, sungguh hati-hati jadi imam tuan-tuan. Abang-abang kita jadi imam, kalau jadi imam masjid, hati-hati ya. Kalau jadi imam rumah pun hati-hati juga. Kita confident. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Dia berhenti dengan jalan. Allah. Kamu ni aku nak baca. Masuk bila pun dia masuk bacaan apa? Bacaan luar makan. Ilmu kena ada tuan-tuan. Panjang saya nak cerita. Jadi sebagai penutup daripada saya tuan-tuan, kita kena ada perubahan. Kita tidak mau Ramadan kali ini Ramadan yang gagal. Sebab bulan Ramadan ini tuan-tuan, Rasulullah walaupun umurnya 63 kali, Rasulullah hanya melalui Ramadan 9 kali sahaja dalam hidupnya. 9 kali saja. Allahu Akbar. Tapi 9 kali yang hebat. Kita 50 kali, 40 kali, 30 kali, tapi rasa biasa. Ustaz rasa bulan Ramadan samalah macam bulan-bulan yang lain. Sedangkan idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah. Pintu syurga dibuka. Wa ghulqat abwabun nar. Pintu neraka ditutup. Wa hufidat syayatin. Syaitan-syaitan dia belenggu, diikat. Adik-adik, syaitan diikat guna apa? Tali rapi Allah. Diikat. Tapi kita tuan-tuan rasa tak ada beza. Memanglah sebab kita dah jadi syaitannya. Syaitan dengan telefon je kita. Hello bro, jangan lupa kau jadi ketua pula kat sana. Aku dah tak boleh keluar ni. Baiklah, kita kata. Baiklah syaitan. Ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Kena tak nak gagal. Pintu syurga dibuka tuan-tuan. Maksudnya apa kata para ulama, nak bagi peluang kepada kita. Carilah nama-nama kita semua untuk berada di pintu syurga, adalah ahli syurga. Pintu syurga dibuka sekarang. Apa yang kita nak? Pintu neraka ditutup. Maknanya peluang kita ada lagi untuk bertaubat. Peluang dan peluang. Kembalilah tuan-tuan, kita tak nak seperti mana disebut dalam hadis Tirmizi. Kami sahih. Beramai orang berpuasa. Tapi Rasulullah kata ramai berpuasa melainkan dia tak dapat apa, melainkan illal ju' wal atash. Dia dapat hanya lapar dan dahaga.
sahaja sahaja, lain benda dia tak dapat. Berapa ramai yang sembahyang malam, tapi yang dia dapat hanyalah penat sahaja, tak dapat apa-apa. Ini kita tak nak. Kita tak nak juga seperti madam hadis Tirmizi, Imam Ghazali, malaikat Jibril turun daripada